Okay guys. So malam ni kita memang nak bincang mengenai namanya adalah heating ataupun namanya adalah haba. Okay, heating kita panaskan garam dan kita nak menghasilkan warna-warna garam. Jadi objektif lah ni memang untuk hafal beberapa warna garam yang popular. Okay, beberapa nama garam yang popular. Okay. So kita ada dua pembakaran. Dia tak bakar, dia panaskan, heat. Dia heat. Okey, ni adalah simbol panaskan. Kalau ada segitiga macam tu, simbol dipanaskan. Okey. Yang pertama ni garam garam dipanaskan. Jadi yang tengah-tengah ni bukan garam lah, namanya oksida logam. Kadang-kadang pelajar ingatkan ni garam. Bukan, garam tu yang depan tu. So nak ingat garam, belakangnya mesti ada karbonat, mesti ada sulfat, SO4, belakangnya mesti ada nitrat, dan belakangnya mesti ada chloride. Dan banyak lagi lah, tapi yang popular untuk form 5 ni, form 4 dan form 5 ni 3 4 ni je lah. Kalau belakangnya ada ni dan depannya ada logam, jadi dia adalah garam. Garam lah tu. Kalau H jadi acid kan, jadi acid. Jadi kalau macam tu namanya adalah garam. Okey. Jadi sebut garam tu 4 ni ajalah guys. Tapi tak semua garam kita akan buat. Untuk yang sini dua sahaja garam yang popular. Okey. Karbonat so kita akan buat 1 2 3 4. Juga kami minta awak hafal 4 garam yang popular sahaja. Selain daripada tu tak. Cikgu rasa tak perlulah. Okey. Okey, kalau garam karbonat maksudnya belakangnya ada CO3. So bila awak tengok CO3, so depan ni tak kisahlah apa-apa logam. So CO3 kalau dalam mana-mana tidak balas, mesti dia menghasilkan karbon dioksida. CO2. Itu wajib. Okey. Kalau nitrat, dia mesti menghasilkan macam tu, gas dioxide, nitrogen dioxide, warna perang. Nitrat akan menghasilkan ini. Karbonat akan menghasilkan karbon dioksida. Okey. Beza kedua-dua ni bila dipanaskan, untuk garam karbonat ni dia akan menghasilkan dua produk saja, A dan B. Manakala untuk nitrat ni dia menghasilkan tiga hasil dia. Dan salah duanya adalah gas. Yang ni gas tak berwarna. Nitrogen ni gas yang warna perang. Jadi kalau nampak je tiga macam ni, dia adalah garam nitrat yang dipanaskan. Kalau nampak dua saja, dia adalah garam karbonat dipanaskan. Ataupun kadang-kadang dia bagi warna. Warna gas yang dia bebas adalah warna perang, warna brown color. So itu menunjukkan bahawa dia adalah nitrogen dioxide. Okey, jadi kita tengok sikit apakah garam-garam yang terlibat. Okey, garam-garam yang terlibat. Garam terlibat adalah cuprum karbonat. Aku tulis sini dulu. Cuprum plumbum, zinc. Okey, tiga yang popular. Cuprum, zinc dan juga plumbum. Tiga sahaja yang popular. Okey, yang lain tu tak popular lah. Kita akan beritahu sikit kenapa dia tak popular. Okey, selain daripada tu, cikgu boleh katakan warna putih lah. Okey, tiga ni dia mempunyai warna sikit. Ada jugalah warna lain, cuma dia tak popular tau. Jadi macam tak berbaloi nak hafal. So keluar pun tiga ni. Okey, selain daripada tiga ni warnanya putih. Okey. Jadi macam mana ni? Macam ni. Cikgu tunjuk satu contoh. Katakanlah kalau ambil copper kat sini kan, cuprum karbonat. Kat bawah ni katalah cuprum nitrat. Beza macam tu. So bila dipanaskan, dia akan menghasilkan metal oxide, oksida logam. Jadi cuprum oxide lah. Dah. Tambah dengan karbon dioksida. Balancekan dia je. Yang ni pun sama, cuprum oxide. Nampak? Kalau dimulakan dengan cuprum, dia mesti menghasilkan logam. Oksida logam. Sama je. Nanti tengok warna dia apa. Ni menghasilkan oksigen dan ini menghasilkan nitrogen. Okay. So kita balancekan. Jangan lupa kita balancekan dia. Okay. Kalau dah balance tak payahlah buat. Okay. Jadi kat sini nanti kita kena buat contohnya. Cuprum karbonat adalah warna hijau. Jangan hafal lagi, aku tunjuk je. Warna hijau boleh dipanaskan menjadi hitam.
Ni masa panas dia hitam, masa sejuk pun dia hitam. Jadi cuprum ni okey, cuprum oxide ni okey sikit. Panas hitam, sejuk pun dia hitam. Jadi pepejah hijau bertukar menjadi hitam semasa panas dan hitam semasa sejuk. Okey, yang ini pula gas tidak berwarna. Pemerhatian kita adalah gelembung-gelembung udara yang tidak berwarna ataupun gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna. Itu pemerhatian. Pemerhatian bukan conclusion. Contohnya dikatakan kita tengok ada bubble keluar, kita pun cakaplah apakah pemerhatian? Kita cakap dia adalah carbon dioxide. Betul lah carbon dioxide, itu bukan pemerhatian, itulah kita bagi conclusion lah, jawapan dia kan. Kita kena beritahu lah bubble dia keluar, bubble tak berwarna. Kalau ujian pula, ujian dengan air kapur, lime water, itu namanya ujian. Jadi kena pastikan pemerhatian, kalau tanya apakah pemerhatian ataupun apakah gas tersebut, kena hati-hati. Okey, jadi kita tunjuk beberapa lah. Cakap pun tak best. So ni antara, awak tak ingat lah guys, ni tak perlu ingat, ni tak boleh ingat, ni tak payah ingat, ni juga bagilah untuk rujukan senang. Okey, gas kebanyakannya memang tak berwarna pun. Mana ada berwarna? Kecuali gas klorin. Klorin ni special sikit sebab klorin ni dalam bentuk gas pun ada, dalam bentuk water pun ada. Cair. Okey, dia special sikit. Okey, klorin warnanya adalah kuning kehijauan, greenish yellow. Okey, apa-apa asid dan alkali baunya mesti sengit ataupun pungent smell. Alkali dan juga asid mesti baunya sengit ataupun pungent smell Kalau jenis-jenis macam ni sama ada dia asid ataupun dia adalah alkali. Nitrogen adalah asid. Jenis-jenis macam ni. Kan? Tapi kebanyakannya tak berwarna kecuali nitrogen yang kita cakap tadi lah. NO2, chlorine gas ni jarang-jarang tanya, tapi dia agak popular juga. Yang lain daripada tu semua tak berwarna. Tak perlu hafal kan? Ni cikgu cadang awak tak perlu hafal. Cuma tahulah kan. Nanti kalau ada apa-apa awak boleh rujuk kat sini. Okey? Okey, kenapa dia adalah asid macam ni? Kalau kita ada, sementara cikgu ingat ni, kalau kita baca jadual berkala, macam ni kan, jadual berkala kita. Okey, kat atas ni hidrogen, sini helium. Okey, cara nak ingatnya adalah kita kena buat bukit bendera macam ni. Namanya bukit bendera. Kenapa? Okey, bukit yang kita buat ni, bukit ni bukit bendera kan. Okey, bukit tu melambangkan dia adalah menuruni kumpulan. Apabila menuruni kumpulan, dia akan menjadi semakin besar dia punya atom dia. Okey, dan apabila dia merintasi kala macam ni. Merintasi kala dia ada semakin kecil atom dia. Okey, dan merintasi kala juga daripada kiri ni adalah alkali, apabila ke kanan dia adalah asid. Sebab itulah kumpulan 17 ni kumpulan yang berasid sebab dia adalah merintasi kala ke kanan. Jadi macam Cl, bromin dan klorin semua tu, iodine semua tu adalah bersifat asid sebab dia adalah sebelah kanan. Bukan dia je lah, mana-mana kumpulan 17 ke 16 ke berasid. 18 tak boleh lah sebab dia inert kan. Manakala yang sebelah-sebelah sini dia adalah alkali. Sebab itulah kumpulan kedua namanya adalah logam bumi alkali. Kan? Logam bumi, logam alkali. Betul tak? Seminar sampai sini okey? Boleh follow? Boleh? Akif okey? Ashraf? Alfa okey? Seminar okey? Okay, nice. Alright. Okay, sampai sini okey Alright, ni sebagai tambahan lah. Saya ikut ni dalam topik jadual berkala. Sebentar cikgu ingat ni. Okey, jadi semua ni tak ingat, tak hafal. Itu untuk mengetahui awak je. Okey, jom kita buat exercise sikit. Nanti lepas ni kita buat kita akan buat mengingat warna nanti. Okey, berikut merupakan susunan radar bagi mengkaji tindak balas haba. Tindak balas haba tu yang tadi itulah, ke atas garam yang kita panaskan. Yang pertama, label rajah yang diberikan. Kedua, tulis satu persamaan kimia tindak balas tersebut. Macam dekat atas tu, persamaan kimia untuk heating ni guys. Ini dua ni je.
Dua ini sahaja persamaan untuk heating. Yang ketiga adalah nyatakan pemerhatian. Pemerhatian warna tu penting, warna. Tak ingat warna susah. Oh, slide tu tak nampak ke? Astaghfirullahalazim. Masya-Allah, si hujung cantik tak nampak pula. Okey, tak nampak. Okey, dah nampak dah. Cik Bahaik tak pergi jauh lagi. Cik Bahaik Alfa beritahu. Dah nampak? Itulah. Apa ni yang jadual berkala ni tadi sempat kan? Dia macam terhilang sendirilah. Aduh, hai. Tak apalah. Okey, kita buat balik soalan ni. Okey, soalan pertama labelkan. Okey, kita labelkan. Yang kedua tulis persamaan, yang ketiga pemerhatian. Ingat pemerhatian ni lebih kepada warna lah. Warna ke gas gelembung udara, bubble gas, yang dihasilkan, tu semua adalah pemerhatian. Okey, jadi sekarang kita nak buat ni. Soalan pertama. So, tindak balas haba ke atas garam cuprum karbonat. Tulis dulu, tak nampak ni kan? Nama tak nampak, tulis dulu. Copper carbonate, CuCO3. CuCO3. Okey, untuk cuprum ni special sikit guys. Alang-alang kat sini aku cerita tu dulu lah. Okey, cuprum ni dia ada beberapa warna yang popular. CuCO3. Yang disebabkan dia adalah pepejal. Kalau kita ingat dulu, kita belajar apa-apa karbonat adalah pepejal kan, kecuali jumpa anak. Jadi untuk cuprum karbonat ni, dia adalah warna hijau, pepejal hijau. Okey, pepejal hijau. Okey, selain daripada ni, cuprum chloride, cuprum nitrat, cuprum sulfide. Yang lain semua warna biru. Sebab itu awak tengok larutan biru menjadi pudar. Okey. Betul tak? Blue faded. So yang lain warna biru. Okey, cuprum karbonat hijau sebab dia pepejal. Okey, settle. Okey. Tetapi kalau ia dipanaskan. Okey, ni clear Okey. Apabila cuprum karbonat dipanaskan tadi, ingat karbonat dia mesti menghasilkan logam oksida dan juga karbon dioksida. Okey, ini tak berwarna lah, colorless lah ni. Karbonat kan. Okey, untuk cuprum oksida ni, cuprum oksida. Tadi kita cerita cuprum sulfide kan. Kita cuprum chloride, cuprum nitrat, semua ni adalah larutan warna biru. Tetapi cuprum oksida ni warnanya adalah hitam. Masa tindak balas tu berlaku dia warna hitam masa panas, dan dia pun juga hitam masa sejuk. Bila sejuk, tinggalkan sejuk, dia hitam juga. Jadi cuprum oksida ni senang. Jadi kalau disebut pemerhatian, kita kena beritahu lah, pepejal hijau bertukar menjadi hitam semasa panas dan hitam semasa sejuk ataupun ketika sejuk. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selemah-lemah iman, kita boleh kata bahawa hasil logam oksida yang dihasilkan hitam panas dan juga hitam sejuk. Itu adalah selemah-lemah iman lah. Tapi kalau sebagus-bagus iman, kena sebut di awal ni. Pepejal hijau bertukar menjadi hitam semasa panas dan hitam semasa sejuk. Okey guys, boleh? Okey. Yang pertama. Yang kedua, kita jumpa dengan plumbum. Plumbum karbonat. Contohlah karbonat tak? Karbonat ke nitrat ke sama je, sebab dia akan menghasilkan logam oksida. Kalau nitrat pun sama juga. Dia akan menghasilkan plumbum oksida. Jadi yang ni sama je guys. Okey. So dia akan menghasilkan macam ni kan. So untuk plumbum ni, plumbum ni special sikit plumbum ni special sikit. So plumbum ni kalau dipanas, ni, maksudnya kalau dia panas ni, dia adalah warna perang. Ingat P, ingat perang. Perang ni adalah warna brown lah. So perang masa panas, kuning masa sejuk. So yang ini warna apa? Yang ini warna putih. Ingat, selain daripada ini adalah warna putih. Selain daripada warna cuprum, dia adalah warna putih. Jadi kalau kita nak buat ayat yang bagus, pemerhatian kita akan cakap lah pepejal. Sebab apa pepejal? Sebab karbonat ni pepejal.
Nitrat tu dia adalah cecair. Kalau macam ni. Sebab jumpa apa-apa dengan nitrat ni dia adalah dalam bentuk aqueous. Jadi ni kalau sebut pepejal putih bertukar menjadi perang semasa panas dan juga kuning semasa sejuk. Kita jangan tak boleh cakap bahawa dia bertukar menjadi pelama oxide. Itu dah buat keputusan. Kita cakap mengenai pemerhatian. Kena cakap lah. Perang semasa panas dan juga kuning semasa sejuk. Okey, boleh? Satu lagi yang popular, zinc. 3 ni yang popular. Yang lain-lain tu kalau ada lah, katakan ada, awak cakap putih je lah. Nasib-nasib lah ya. Dia ada juga warna-warna lain, cuma kurang popular. 3 ni je. Kalau zinc, zinc dia akan jadi zinc oxide lah. So zinc ni dia adalah kuning lah. Dah ambil yang ni. Dia akan kuning masa panas dan putih semasa sejuk, white. Itu saja. Senang je kot, kan? So yang ini apa? Ini ada karbonet pepejal juga. Jadi adalah pepejal putih. Jadi pepejal putih menjadi kuning semasa panas dan sejuk dan putih ketika sejuk. Okey, boleh. Okey, boleh. Boleh InsyaAllah boleh. Senyap itu, tu rasa boleh kot. Boleh Alfa, boleh. Okey, Alfa seorang jawab. Okey, Alfa, masih. Okey, juga padam juga padam. Okey. Jadi jom kita tengok balik persamaan kita tadi. Banyak pula data kat sini. Okey. Jadi kita pun buatlah. So dia kata kuprum karbonat. Kita dah cerita tadi, kuprum karbonat apabila dipanaskan dia akan menjadi kuprum oxide tambah dengan kuprum gas karbon dioksida. Macam itulah. So balance belum? CU2, 3 dah cukup. Dah balance dah. Okey, tak nak buat segitiga pun tak apalah. Okey, ni dia punya kalau ada apa ni air kapur ni line water, mesti dia check apa? Dia buat ujian ke atas ni, ke atas gas karbon dioksida. Sebab dia boleh menukarkan warna air kapur menjadi keruh. Okey, pemerhatian ingat, pemerhatian bukan kesimpulan, pemerhatian dengan mata kita. Yang pertama warna dia lah. Warna dia warna apa ni? Siapa tahu warna kuprum karbonat? Siapa ingat? Kuprum karbonat warna hijau. Betul. Kita pun cakap lah pepejal hijau bertukar menjadi hitam ketika panas, ataupun waktu sebab hitam pun boleh. Sebab dia pandangan sejuk hitam je. Sekurang-kurangnya pepejal hijau menjadi hitam pun dah cukup. Okey, apa kena cakap? Pepejal hijau menjadi hitam ketika panas dan hitam ketika sejuk. Tapi yang terbaru ni cikgu, ini lama lah. Yang baru ni jangan cikgu tahu. Dia kata hitam dah okey lah. Sebab hitam sejuk dengan panas sama je. Tapi cikgu galakkan buat dua-dua lah, senang guys. Buat dua-dua lah. Pepejal menjadi hitam semasa panas, dan menjadi hitam juga semasa sejuk. Okey, dah faham tu yang pertama. Yang kedua, kita boleh buat ujian ni, kehadiran karbon dioksida. Pemerhatian juga. So pemerhatian kita apa? Air kapur, lime water. Air kapur menjadi keruh. Lime water become cloud ataupun cloudy, ataupun kita boleh panggil chalky. Mana-mana lah yang sesuai yang orang biasa pakai. Okey, soalan guys kalau nak tanya. Panas sejuk, masa panas pun dia hitam, masa sejuk pun dia hitam. Okey. Good, nice. Okey, seterusnya. Tengok kat sini dia kata garam plumbum nitrite. Plumbum nitrite. Okey, PB. NO3. Balancekan dia. So dipanaskan, dia akan menjadi 3 sebab nitrat plumbum oxide tambah oksigen tambah dengan nitrogen dioxide. Warna perang.
Warna perang gas tu pun pemerhatian. Okey, jadi kat sini kita balancekan lah. Dia ada plumbum 2, oksigen 2, jadi sini 2, nitrogen 4. 4 4 2, 4, sini 2. Dah cukup. 1, 2, 3. Okey. Balang kan? Oksigen ada 1, 2, 4, 6, 8 darat 2, 8, 9, 10, 11, 12. Sini 6, 6 darat ke 12. Betul. Dah. Pastikan balance. Okey, so pemerhatian pertama, apakah warna plumbum guys? Plumbum nitrate. Plumbum nitrate warna apa? Selain di atas, di warna apa? Haikal, warna apa Haikal? Plumbum nitrate warna apa dan bertukar menjadi warna apa? Plumbum oxide. Haikal? Sekejap, tak ingat saya. Plumbum nitrate adalah warna putih. Warna putih. Disebabkan dia adalah garam yang kita bekukan dia. Jadi kita panggillah pepejal putih bertukar ataupun menjadi, ni adalah warna perang semasa panas, brown. So menjadi perang semasa panas, sebab dia ada dua warna kena tulis. Okey, dan kuning semasa sejuk. Okey. Brown when hot and yellow when cold. Okey, itu yang pertama. Jadi inilah pemerhatian pertama kita. Okey, so apakah warna gas? Gas apa ni, nitrogen dioxide, dioksida, gas dia adalah, kita katalah gas berwarna perang dibebaskan. Gas perang terbebas. Ni merujuk kepada NO2 tu lah, sebab dia warna perang. Okey. Dan kita boleh juga buat test. Kita boleh test. Contohnya kita boleh test apa ni, dekat sini ni kita boleh test sebab dia adalah asid. Jadi kita boleh test, kita letak dia sebagai kertas litmus biru lembab menjadi merah. Ni salah satu test yang kita boleh buat untuk nitrogen dioxide sebab dia adalah asid. Nombor 1. Nombor 2, kita juga boleh buat test untuk oksigen. Oksigen kita guna glowing splinter tu, kayu berbara. Kalau nak test hidrogen, kayu menyala. Nak test oksigen, kayu berbara, glowing splinter. Okey, jadi kalau untuk ini kita boleh buat, jadi boleh pilih lah. Kita katalah kayu uji berbara menyala. Nak bagus lagi, kayu uji berbara menyala apabila diletakkan di mulut test tube. Tak penuhnya lah. Okey. Kayu uji berbara menyala. Okey, kalau nak penuh, letakkan kayu uji berbara pada mulut tabung uji, maka kayu uji berbara menyala. Biasanya kalau macam tu, markahnya bermarkah untuk test ujian sahaja. Okey, itu option Okey guys, soalan Haikal tak ada Okey, kita test warna sikit guys. Kita test warna sikit. Alpha tak ada. Okey, bagus Alpha. Okey, kita test warna cuprum oxide. Warna apa guys? Hitam dan sejuk dan panas. Hitam, bagus. Plumbum oxide, sejuk dan panas. Plumbum oksida, sejuk dan panas. Apakah warna
Perang panas, kuning sejuk. Bagus. Tahniah, hebat. Okey. Apa ni? Dan seterusnya satu lagi adalah zinc oxide. Sejuk panas. Apakah warnanya sejuk panas untuk zinc? Okay, zinc adalah tengok macam plumbum. Plumbum berperang kuning kan? Dia kuning dulu. So sejuk dia kuning. Sejuk kuning lah. Panas kuning, sejuk dia putih. Jadi hafal lah 3 ni guys. InsyaAllah popular 3 ni lah. Tak kisahlah depan ni adalah cuprum carbonate ke, dia tetap menghasilkan cuprum oxide. Ataupun mungkin digunakan cuprum nitrate. Pun sama juga guys. Plumbum pun sama. Kemungkinan dia pakai plumbum carbonate ataupun kemungkinan dia pakai plumbum nitrate. Tak kisahlah, janji dia akan menghasilkan benda yang sama je. Okey, jadi selain daripada ni, dia akan menghasilkan warna putih. Sejuk, panas putih, sejuk pun putih. Walaupun adalah beberapa logam lain yang berwarna. Tapi cikgu rasa macam tak popular lah. Tak 3 ni je. Okey, boleh kan guys? Cikgu teruskan? Ataupun nak tanya apa-apa, komen je. Okey. Okey, dekat sini ada beberapa jadual kita buat. Sini ada banyak ni. Tak nak hafal lah, tak nak hafal. Okey, ni adalah namanya kalium karbonat. Kalium karbonat ni adalah tidak terurai sebab dia adalah sangat reaktif. Jadi pun tak popular, dia cuma tulis saja. Contoh yang popular yang ini. Ini apa ni? Kalsium pun kurang popular. Kurang popular. Tapi nak membandingkan dengan logam lain, dia agak popular jugalah untuk pembakaran. Popular. Tapi yang popular 3 tu, yang ni option kalau ada pun. Okey, dia adalah putih juga tengok ni. Putih semasa panas dan sejuk, senang. Okey. Plumbum ni popular. Plumbum popular, argentum tak, zinc popular, cuprum popular. Dah 3 tu lah korang hafal. Okey. Ni semua ni pemerhatian yang kita buat ni. Sama sahaja. Pemerhatian mungkin dari segi warna. Warna gas, gelembung gas, warna pepejal, ataupun boleh buat ujian test ataupun kertas litmus. Banyak warna. Dia minta 2 je biasa. Kan? 2 pemerhatian. Alright. So cikgu pergi lagi lah. Nanti kita buat test lagi sambil-sambil tu. Sini pun dia buat test juga ni guys. So green salt is heated. Garam hijau dipanaskan. Garam apa ni? Hijau dipanaskan. Dia suruh nyatakan garam tersebut. Garam hijau dipanaskan. Garam apa ni? Korang rasa garam apa? Cuprum carbonate. Bagus. Hebat Ekal. Tahniah. Cuprum carbonate. Okey, lagi next. Garam putih dipanaskan. Agak-agaknya garam apa ni? Garam putih dipanaskan menyalakan kayu uji bara, baki berwarna kuning. Asalnya kuning, lepas tu menjadi putih. Ni garam apa? Garam warna putih, panas dia kuning, sejuk dia putih. Betul ke zinc carbonate? Betul? Betul zinc carbonate? Zinc carbonate ke zinc nitrate? Zinc carbonate ke zinc nitrate? Tengok lagi. Gas ni, dia dekat ni. Gas tidak berwarna menyalakan kayu uji berbara. Kalau karbonat, jadi apa? Zinc carbonate, dia akan menghasilkan zinc O tambah dengan dioksida. Ni tak boleh menyalakan kayu uji berbara. Faham tak? Okey. Jadi sebenarnya dia pakai zinc nitrate. Sebab zinc nitrate dia akan menghasilkan zinc NO plus dengan oksigen plus dengan NO2. Jadi kayu uji menyala tu ni kayu uji menyala ni, oksigen ni. Oksigen lah kayu uji menyala. Kayu uji berbara yang menyala tu. Okey, clear? Okey, kalau gas karbon dioksida ni uji dengan air kapur. Yang ini uji dengan kayu berbara. Okay, yang ini berwarna perang.
Okey. Bagus. Jadi kat sini gas tidak berwarna. Tak tahu lagi tapi menyalakan kayu uji. Oksigen lah tu. Kalau kata gas tidak berwarna tapi mengeruhkan air kapur, yang ini. Jadi dia pakai garam ni lah. Jadi dalam kes ni kita akan pakai garam zinc nitrat sebab dia menghasilkan gas yang menyalakan kayu berbara. Jadi zinc nitrat. Okay guys. Okay, last one. C. C ni kata garam putih dipanaskan, gas perang terbentuk. Gas perang terbentuk, mesti diguna nitrat. Mesti dia menggunakan nitrat. Maksudnya mesti menghasilkan gas NO. Ni gas perang terbebas. Cuma gas garam putih ni apa garam putih ni? So, perang semasa panas dan kuning semasa sejuk. Dah sah-sah plumbum. Nitrat. Jadi plumbum O kat sini. Macam tu. Okey. Jadi kita boleh tengok keseluruhan. Jadi kita tak hafal 3 ni je guys. InsyaAllah membantu awak banyak. Kat buku teks ada beberapa kena hafal banyak lagi. Biasalah kebiasaan keluar 3 ni. Dia tak keluar 3-3, dia keluar salah satu aja. Okey, boleh cikgu move? Nak tanya apa-apa tak? Boleh okey. Jom. Yang ini yang menyampah sikit lah untuk buat ujian cation dengan anion. Sebab dia banyak nak kena hafal ni. Okey. Cikgu ada akronim tapi cikgu tak ready untuk malam ni nak bagi awak. Akronim kita guna depan lah ya. Malam ni cikgu fokus warna-warna je. Okey. So kat sini korang mesti kena buat juga sebab dalam esei nanti dia akan tanya untuk ujian anion dan juga cation. Biasanya ni soalan pilihan. Tapi soalan berangkai. Jadi kalau kita pilih yang itu, katakanlah kita pilih yang A, dia ada kat B contohnya. Jadi kena buat jugalah. Kecuali kalau kita pilih topik lain. Okey. Topik garam dia tough sikit. Okey, ni step-step kita nak buat langkah-langkah dalam analisis kualitatif garam. Dia nak kenalkan cation dan juga anion. Cation mana-mana yang positif. Contohnya macam magnesium. Cation lah tu. Anion adalah ni anion. Jadi nak tengok sama ada di anion and cation ni macam mana nak test. Kadang-kadang larutan tu tak berwarna. Kalau tak berwarna macam mana tahu dia magnesium? So kita nak test lah. Kan? Kalau dia warna perang sekalipun, betul ke dia nitrogen oxide ataupun dia adalah klorin? Contohnya. Kena test lah tu. Jadi step pertama kat sini dia beritahu pemerhatian ke atas sifat fizik garam. Warna, keadaan fizikal je, larut tak larut. Keadaan fizikal tu contohnya pepejal ke, cecair ke, liquid ke, larut ke tak larut. Okey, contohnya warna biru pepejal, warna biru terbentuk melarut contohnya. Macam itulah. So lepas tu kesan haba ke atas garam. Kesan haba ke atas garam macam tadi. And then kita kena buat ujian cation dan juga ujian anion. Contohnya kalau juga ada cuprom nitrat, contohlah ni. Jadi kat sini cikgu kena test lah ni sebagai test ion, anion. Yang ini kena test sebagai cation. Okey, adalah. Jadi cation ni ada cara testnya, anion ada cara test dia. Cara testnya tak boleh sama. Kita kena buat dua test yang berbeza untuk bahan yang sama. Tapi soalan akan keluar salah satu je biasa, sama ada cation ataupun anion. Okey. Okey, jadi kita buat sikit kat sini ya. Contohnya contoh kat sini. Dikatalah garam yang cation ni cuprom cupron ion. So cupron ion ni adalah boleh katakan semua warna biru. Cupron ion ni maksudnya dia larut lah dalam air. Cupron ion ni larut dalam
air. Jadi apa-apa kuprum ion dengan garam ni mesti warna biru. Mesti warna biru, blue. Kecuali kuprum karbonat sahaja garam yang warna hijau. Okey. Jadi contohnya macam kuprum sulfat. Jadi ion ni menyebabkan dia warna biru. Okey, lagi ferrum. Ferrum 2 adalah hijau. Ferrum 3 adalah perang. Okey. Nanti kalau belajar nanti ferrum 2 akan menjadi ferrum 3. Contoh. Jadi hijau bertukar menjadi perang. Ni pemerhatian. Dan mungkin juga ferrum 3 menjadi ferrum 2. Jadi ni perang menjadi hijau. Jadi nama-nama macam ni kena tahulah sikit. Jadi kat sini memang nama popular ni. Ion-ion yang popular. Okey, lagi plumbum IDIDA. Okey. Plumbum PBI ni dia adalah dia macam reagent dan dia warna kuning, yellow. Plumbum PBI. Plumbum dichromat. Okey, dichromat ni adalah kuning. Dichromat ni tak popular, tapi ada juga dia kurang popular. Okey, lain-lain garam kebanyakan dia adalah warna putih. Senang je guys. Okey, putih. Kalau putih, kalau dilarut dia akan menjadi tidak berwarna. Kalau biru mungkin dia akan jadi warna biru. Putih senang. Kalau putih melarut dia akan jadi tidak berwarna. Okey, kalau dia tak larut jadi pepejah berwarna lah, warna putih. Jadi ini antara tip yang mudah lah kita nak ingat garam-garam kita berwarna apa. Okey, sampai sini guys. Nak tanya apa tak? Ofa tak ada? Okey Ofa, terima kasih Ofa. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Kat sini pun juga nak tulis lambat bagi jawapan terus senang. Ni contoh prosedur kita nak buat testing. Nanti dah settle bab ni, nanti cikgu akan bagi satu akronim. Akronim untuk buat cation dan juga anion. Okey. Jadi awak ingatlah, ingat akronim tu nanti awak ingat. Okey, caranya cikgu tunjuk salah satu. Supaya kita ingat, kita tahu macam mana nak test ion. Sama ada cation ataupun anion. Yang ini adalah ujian ke atas anion. Cikgu nak buat cation dulu, dia buat anion dulu Tak apalah. Okey je. Okey, anion ujian paling popular adalah nitrat. Ni ujian paling popular, nitrat. Tapi tak apa. Kita start dengan yang atas lah supaya nampak. Okey, ni adalah karbonat. So macam mana kita nak test kehadiran karbonat? Macam mana nak buat? Contohnya kita ada macam Na, natrium karbonat macam ni. So macam mana kita nak test ni dan macam mana kita nak test ni? Warna tak berwarna. Tu maksudnya. Jadi sekarang untuk test ini dia nak test yang ini sahaja, yang anion sahaja. Okey, nitrat tu test lain. Jadi step pertama guys, untuk yang ini dia tengok dia guna apa ni? Larutan kuprum karbonat. Macam tadilah mungkin dia adalah NaCO3. Di dalam ni mungkin NaCO3 lah ni. Dalam ni. Cuma dia mention karbonat saja sebab dia nak karbonat je kan. Okey, so dia akan campur dengan HCl. Okey, kalau kita nak buat 4 markah sebab anion ni 4 markah. So mula-mula kita start dengan pour ataupun tuangkan. Kenapa tuangkan? Sebab test tube mula-mula tak ada apa-apa barang. Tak ada apa-apa dikosongkan. Jadi mula-mula mesti kita kena tuangkan. Tuang 2 cml3 sebab dia test tube. Jadi tak membazir. Larutan ion karbonat. Ion karbonat ni lah. Ke dalam sebuah tabung uji. Okay, lepas tu tambah juga bila barang dah ada dalam tabung uji, yang kedua namanya add. Kena buat tambahkan ataupun pasif ditambahkan. Okey, ditambahkan tu maksudnya dah ada barang lah. Tak ada barang lagi, kena buat tuangkan.
2.0 asid asid hidroklorik. Nak bagus lagi kita letak dia punya molarity-nya 0.05 mol dm. Okey, kalau nak bagus lagi. Tak buat pun tak apalah guys, sebab nak tunjuklah dia punya kepekatan dia pekat tak pakai. Kalau yang dulu kena mention 2.0 kena koma kan, pilihlah 0.05 mol per dm. Macam tu. Okey. Tapi kalau tak ingat pun tak apalah, kita tulis ni. So bila kita masukkan nanti dia akan mengeruhkan air kapur lah. Kan? Sebab yang terhasil tu adalah karbon dioksida. Jadi alihkan gas ke dalam air kapur. Bila alihkan dalam air kapur tu menunjukkan bahawa adanya carbon dioxide. Jadi itulah kehadiran ion karbonat dekat situ. Sebab kat sini tested lah air kapur menjadi keruh, menunjukkan bahawa adanya gas karbon dioksida. Jadi adalah ion karbonat dari situ. Okey, jadi ini adalah pemerhatian kita, air kapur menjadi keruh. Okey, semua-semua ni nanti aku akan bagi dalam bentuk akronim yang mudah sikit. Okey, sampai sini korang faham tak ni guys? Boleh ke? Okey. Okey, Aziz faham Okey. No ferrum susset. No ferrum susset. No ferrum susset. Kelab. Kelab drink choco milk. Okey, ni adalah akronim dia. Cikgu ingat lupa dah sebab lama tak buat akronim ni. Cuti lama sangat. Kelab. No ferrum susset kelab drink choco milk. Ya, cikgu buat Cikgu try buat. Okey, dan cikgu kalau salah cikgu tambah lah ya. Yang pertama ni adalah bentuknya cincin. No ferrum susset. Ni adalah sulfate. Ni adalah nitrate ni. No ferrum ni nitrate, ni sulfate. Kelak ni klorin, klorin dengan Ag. No ferrum susset kelab drink. Kelak ni cikgu rasa Ag ni. Okey. Ini adalah bentuk kotak. Okey. Jadi ni ada akronimnya. No ferrum susset kelab drink. Kelak cikgu buat AG dah senang. Kelab drink choco milk. Okey, cikgu tunjuk satu contoh. Okey, minggu depan cikgu detail out sikit. Cikgu ingat balik apa akronim dia. So, no ferrum ni lebih kepada untuk menghafal cara untuk test nitrat. Jadi formulanya no ferrum susset kelab drink choco milk. Okey. So cikgu guru gambar raja cincin kat sini. Kenapa cincin? Jom tengok dulu. No ferrum Okey, jom. Okey, ini adalah nitrat. Okey, mula-mula tengok dia kata tuang 2 cm larutan ion nitrat. Okey, ion nitrat. So kita pilihlah ion nitrat tu apa? Ni nitrat kan? Contohnya macam cuprum nitrat. Jadi dia nak ini aja. Okey, so dia kata tuangkan dalam test tube. Jadi kita tuanglah dalam test tube. Okey, bila tuangkan, kita mula-mula mesti kena masuk asid. Lupa nak beritahu. Setiap ni memang kena masukkan asid. Setiap ni memang kena masukkan asid. Setiap ni memang kena masukkan asid. Masukkan asid. Memang kena masukkan asid. Okey. Okay, lepas masukkan asid, Allah hilang pula. Hilang dah. Okey, bila masukkan asid, so tambahkan mula-mula namanya lah asid cair. Nitrate ni paling panjang sebab tu dia popular. Okey, lepas tu tambah dengan nama ferrum sulfat. Nampak tak ferrum sulfat ni? Ferrum. Okey. Nanti ada lagi step dia. Kenapa ferrum sulfat? Sebab macam ni, no ferrum susset kan ni. Ferrum sulfat di sini. Ferrum sulfat.
Okey. Okey. Okay, nanti kita buat lagi. Okey. So ditambah dengan ferron sulfat, lepas tu digoncangkan, and then ditambah lagi dengan apa ni, concentrated ataupun pekat, asid pekat. So ada dua cara, ada dua asid kat situ. Jadi daripada sini korang dah boleh buat macam ni. Mula-mula add, tambahkan apa tu, ion nitrat lah, ion nitrat ke dalam tabung uji. Yang kedua, ini pour kan, tuangkan. Lepas tu add apa ni, asid H2SO4 cair. Nombor 3, add ferrum sulfat, kawan dia, ni kawan nanti, dan sebagainya. Cikgu tunjuklah caranya ni. Ferrum sulfat, lepas tu add lagi drop H2SO4 pekat. Pemerhatian, observation, pemerhatian, cincin berwarna perang terbentuk. Ni rupa cincin kan. Kita akan buat pemerhatian dia adalah cincin berwarna perang terbentuk. So awak dapat 4 markah. Tengok betul tak cincin berwarna perang? Nampak tak cincin berwarna perang terbentuk? Okey. Jadi setiap logo ni, setiap kita buat ni, no ferron sulfate ni, dia ada masuk-masuk dia lah. Termasuklah choco milk. Okey, choco milk ni lebih kepada carbonate. Lebih kepada carbonate. Nanti gua buat proper sikit. Nanti gua akan buat proper sikit. Okey. So bad, so sad lah. Barium. Barium. Cuba baru lah, cantik sikit. Cuba baru. Sekejap. Jadi yang pertama, no ferrum. So bad. Betul. Clark. Drink tak ada masuk. Drink cuma nak sedap ayak je. Drink choco milk. Okey. Jadi NO ni adalah untuk nitrate. Ni adalah untuk test sulfate. Ni adalah untuk test klorin. Dan ni untuk test carbonate. Okey. Okey. Jadi kat sini ulang lagi untuk ferrum. Mula-mula kita akan pour ion nitrat lah, tabung uji. Lepas tu add, tambah asid kan, H2SO4 cair. Lepas tu add ferrum apa? Ferrum kawan dia ni, ferrum sulfat. Okey, lepas tu add lagi ataupun drop H2SO4 pekat. Lepas tu pemerhatian, cincin berwarna perang terbentuk. Okey, 4 markah. Okey, boleh guys? Okey, aku nak tengok yang sulfate pula. Kita nak try buat sulfate. Okey, sulfate ni adalah, okey, mula-mula kita tengok ni dulu tengok ni. Nanti korang boleh buat sendiri. Mula-mula macam biasa, pour 2 cm3 lautan ion sulfate. Lepas tu nombor 2 add asid hidroklorik. Asid sebenarnya boleh pakai apa-apa asid je guys. Hidroklorik boleh, sulfate boleh, mana-mana yang senang lah. Tapi kat sini pakai asid HCl. Okey, HCl. Lepas itu kita tengok ni, ditambah barium chloride. Nampak tak barium? Bad. So bad kan? Barium chloride. Okey, jadi kat sini sebenarnya barium ni adalah, bad ni adalah barium. Jadi kalau ikut mula-mula, kita akan add pour ion sulfat dalam test tabung uji. Lepas tu add acid HCl biasa. Lepas tu barium apa? Barium ni kawan dia ni, barium. So add barium chloride. Okey.
Barium klorid. Sini pakai apa? Klorid kan, kawan dia kan, betul tak? Barium klorid. Lepas itu pemerhatian. Observation kita adalah orang nampak tak cikgu lukis macam ni? Cikgu lukis macam ni maksudnya adalah mendakan putih terbentuk. Nampak tak? Mendakan putih terbentuk. Macam awan-awan tu mendakan putih terbentuk. Jadi kat sini observation dia adalah mendakan putih. Jadi sebab itulah cikgu akan pakai akronim ni untuk apa ni? Anion sahaja. Anion dia lain sikit. Okey tak ni guys? Boleh ke ni? Boleh faham tak ni sampai sikit? Dengan akronim ni, okey ke? Ke cikgu laju sangat? Ke cikgu seorang ke berangan? Apa okey kan? Okey. Cuma cokor ni, karbonat ni mudah, dia simple sebab dia perlukan air kapur je. Jadi dia kurang popular. Jadi yang detail tu korang boleh tengok kat sini. Tapi akronim ni untuk memudahkan kita lah. So awak ingat lah kalau bentuknya no, ferrum, so, bag, club, drink, chocolate. Tu awak buatlah gambar apa ni, cincin, mendakan putih. Yang ni cikgu buat coklat ni bentuk apa ni, bentuk gambar coklat kan. Nampak milk ni milky lah. Milky tu keruh kan. Jadi kotak ni sebenarnya air kotak lah kononnya, nak suruh ingat. Jadi sebenarnya dia menghasilkan warna, menukarkan warna air kapur menjadi keruh. Jadi milky. Jadi cikgu rasa ni sangat membantu awak guys. Kan, kalau 4 markah atau dapat 4 markah pun, dapat 3 markah pun dah okey. Okey guys, cikgu rasa sampai itu juga nak beritahu kot. Klorin tak klorin? Klorin, katakan klorin kan. Klorin ion. Dia mula-mula pakai asid nitrit. Okey, lepas tu apa tak? Dia pakai adalah larutan argentum nitrat. Dia pakai argentum nitrat. Nitrat kat mana ni? Nitrat ni dia pusing ni balik. Argentum ni dia akan pusing dekat sini balik ni. Dia pusing dekat sini balik ni. Nitrat, nampak tak? Jadi ferrum akan ambil kawan dia. Barium dia akan ambil kawan dia. Jadi Ag pun akan ambil kawan dia. Kawan dia, argentum nitrat. Okey, minggu depan kita akan buat lagi detail guys. Kita tengok soalan dia, kita akan buat soalannya. Ni untuk anion baru. Anion belum lagi. Anion nanti cari zombie atau pocong mati cukup funny. Itu minggu depan lah kalau sempat. Kan?